Soalan ini agak sukar, terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Bidin, dalam 7 kuis trivia Ramadan. Kuis yang menguji sejauh mana kita mengingati bulan Ramadan. Soalan pertama, apakah maksud perkataan tarawih? Adakah tarawih bermaksud solat sunat atau solat tahajud atau solat bulan Ramadan atau berehat-rehat? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah berehat-rehat. Perkataan tarawih berasal daripada perkataan rehat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dinamakan tarawih kerana pada zaman sahabat Nabi, mereka berehat di antara 2 kali memberi salam di antara solat-solat tarawih. Soalan kedua, apakah maksud perkataan qiyamul lail? Adakah bangun malam atau solat malam atau solat tahajud atau membaca Al-Quran? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah bangun malam. Asal perkataan qiyamul lail ialah qiyam yang bermaksud berdiri atau bangun dan lail yang bermaksud malam. Kita boleh membuat apa sahaja amalan-amalan yang sunat di waktu malam hari, seperti membaca Al-Quran, solat sunat atau berzikir. Soalan ketiga, apakah maksud tahajud? Adakah terkejut atau bangun sahur atau solat sunat selepas tidur atau sama seperti qiyamul lail? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah solat sunat selepas tidur. Asal perkataan tahajud ialah perkataan hujud yang bermaksud tidur. Antara amalan yang boleh dilakukan ketika qiyamul lail ialah solat sunat tahajud, iaitu solat sunat yang dilakukan selepas bangun dari tidur mengikut kebanyakan ulama. Soalan keempat, apakah sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa sekiranya tiada kurma? Adakah makan makanan yang manis-manis atau minum air kosong atau buah-buahan atau makan makanan ringan? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah air kosong. Di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sekiranya kamu tidak mendapati kurma, maka berbukalah dengan air, kerana air itu suci. Pada zaman Rasulullah SAW, ada makanan yang manis dan ada juga buah-buahan. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan buah-buahan mahupun perkara-perkara yang manis. Jadi, sunnah apabila tidak mendapati buah kurma ialah dengan air kosong. Soalan kelima, apakah 2 kegembiraan orang yang berpuasa? Adakah makan dan minum atau berbuka puasa dan ketika bertemu Tuhan atau berpuasa dan membaca Al-Quran atau mengikut Al-Quran dan As-Sunnah? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah berbuka puasa dan bertemu Tuhan. Maksud berbuka puasa di sini boleh jadi dia gembira kerana dia boleh makan selepas dia lapar, ataupun dia gembira kerana telah melaksanakan ibadat sedangkan ramai manusia tidak berkesempatan melaksanakan ibadat, ataupun gembira pada hari raya kerana hari raya adalah hari berbuka puasa. Kesemuanya boleh. Maksud gembira bertemu dengan Tuhan adalah kerana dia melihat balasan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepadanya. Soalan ke-6, apakah asal maksud perkataan tadarus? Adakah membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran beramai-ramai atau saling mempelajari atau khatam Al-Quran? 10 saat dari sekarang. Betul, jawapannya ialah saling mempelajari. Asal maksud perkataan tadarus ialah daripada perkataan dars yang bermaksud belajar. Di dalam hadis ada 2 perkataan yang digunakan. Ada perkataan aradani dan ada perkataan yudarisuhu. Aradani bermaksud Rasulullah SAW mempamerkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam yang merupakan malaikat yang menurunkan wahyu Al-Quran kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pula mempamerkan apa yang diwahyukan kepadanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud perkataan tadarus ialah saling mempelajari ilmu dan hukum hakam dan bacaan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran tersebut. Soalan ke-7. Soalan ini agak sukar, terutamanya kepada yang jarang mendengar sirah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun berapa hijrahkah
disyariatkan puasa di bulan Ramadan? Adakah semenjak sebelum hijrah, atau tahun pertama hijrah, atau tahun kedua hijrah, atau pada awal penurunan Al-Quran di dalam Gua Hira 10 saat dari sekarang? Betul, jawapannya ialah pada tahun kedua hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu risalah Islam ketika berumur 40 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ketika berumur 53 tahun. 2 tahun selepas itu barulah puasa di bulan Ramadan disyariatkan. Ini bermaksud selama 15 tahun pertama daripada 23 tahun umur pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam, bulan Ramadan tidak dikenali sebagai bulan puasa. Tetapi bulan Ramadan sangat diingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan bermulanya turun Al-Quran.